ada masalah sangat. Ya, bila kahwin tu tidak ada konflik yang besar. Kalau ada pun konflik saja. Ya, sebab belum kahwin, belum ada isteri. Tapi konflik itu kadang-kadang berlaku selepas berkahwin. Dia jadi macam-macam benda. Sebab itu di dalam agama kita, kalau kita nak kahwin, pastikan mendapat redha mak bapak. Bila mak bapak redha, insya-Allah senang cerita. Masalah kita ni ialah kita tak dapat redha dan restu mak bapak. Itu yang timbul masalah. Kita pula ikut pantun orang lama-lama. Ya, tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh senang berlari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku pujuk-pujuk, ku bawa lari. Ke mana? Lombok. Jadi ini kadang-kadang salah pada kita. Bila kedudukan ibu ni sangat tinggi, kedudukan mak bapak ni sangat tinggi, tuan-tuan. Berapa banyak ayat yang menceritakan tentang ibu dalam Quran. Cerita tentang walidain, mak bapak dalam Quran. Sampai Nabi kata nak masuk syurga ni kedudukan dia kena hormat mak bapak. Sampai Nabi sebut syurga tu di bawah tapak kaki mak. Anak bercari mana syurga mak tak nampak pun, nampak tapak aja. Bukan macam tu nak. Maksudnya nak masuk syurga maknanya kena sayang mak, hormat mak, taat pada mak. Selagi mana mak itu tidak menyuruh benda-benda yang maksiat kepada Allah. Kedudukan mak sangat hebat sampai mengatasi lebih daripada tiga kedudukan daripada bapa yang keempat. Ini kedudukan ibu. Sebab apa? Ayat yang ustaz kita baca tadi. Ayat yang ustaz kita baca tadi dalam surah Luqman. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Mak kita ni mengandungkan kita ni susah atas susah, berat atas berat. Dah lah badan tu berat, bawa kandungan lagi berat pula. Susahnya orang yang mengandung susah. Kita yang mengandung pun susah juga. Laki-laki pun mengandung juga, tuan-tuan. Cuma tak bersalin dia. Bawa ke sana ke sini. Orang perempuan, Masya Allah, bila dah mengandung susah, bila dah bersalin lagi susah, bila dah ada anak kecil lagi payah. Kadang-kadang bila kita mengandung, bila orang perempuan mengandung, masa kandungan tu senang lagi. Anaknya tak ada demam dalam perut. Ada pernah tuan-tuan dengar baby demam dalam perut? Sihat ke? Sihat. Anak dalam perut tak sihat. Kenapa? Ta'un. Mana ada tu tuan? Anak tadi dia akan jadi demam kuning. Anak tadi akan jadi merengek, menangis bila dah lahir. Masa mengandung, mana ada anak baby mengandung dalam perut ibunya, mana ada anak tu menangis? Pernah tuan-tuan dengar budak menangis dalam perut? Yang menangis tu dah lahir tu, cuba tuan-tuan dengar. Yang menangisnya apa? Yang dah lahir. Sampai kena tepuk pintu, tukar nama lain, baru dia menangis. Namanya Ahmad Al-Baq. Tapi baby dalam perut belum menangis lagi. Tak pernah kita dengar baby dalam perut menangis. Kuat, kuat. Anak siapa menangis? Anak saya dalam perut. Kata dia. Tak ada, tuan-tuan. Sebab itu kedudukan mak ni dah lah masa mengandung itu susah. Selepas daripada itu pun makin susah. Sebab itu Allah Ta'ala pesan pada kita, buat baik kepada mak bapak. Buat baik kepada mak bapak. Jangan bagi mak susah, jangan bagi ayah susah, jangan bagi mak susah. Kedudukan taat kepada mereka. Sampai Nabi sebut redallah fil redal walid. Keredaan Allah letaknya pada keredaan bapa. Redallah fil redal walidain. Keredaan Allah bila mak bapak kamu redha pada kamu. Jadi bila kita nak kahwin atau dah kahwin, ingat tuan-tuan, kita sebagai anak laki-laki, kita sebagai orang laki-laki, walaupun kita dah kahwin, ketaatan kita kepada mak tetap berjalan macam biasa. Walaupun kita ada isteri, keutamaan kita terhadap ibu macam biasa. Saya tadi di airport Ipoh, saya dah nak masuk ke dalam bahagian nak cop immigration, dah dipanggil, tapi ada seorang masih lagi tahan saya. Kejap lah Ustaz, kejap je. Saya kata dah kapal terbang aku dah sampai, saya nak pergi ke Singapura. Kejap je Ustaz, kejap je.
Ustaz, minta Ustaz tolong nasihat abang saya. Saya tanya kenapa dengan abang? Dia kata, Ustaz, abang saya dengan kakak ipar saya dah lama tak balik jenguk mak saya. Tapi abang saya dengan kakak ipar saya selalu datang kuliah Ustaz, selalu attend kuliah Ustaz. Tapi mereka dah lama tak balik, tak jenguk mak. Mak sekarang uzur. Sampai mak kata pada saya, Ustaz, kalau mak meninggal, jangan benarkan abang kamu menyentuh mayat mak. Jangan benarkan abang kamu menyentuh badan aku. Jadi saya rasa takut, Ustaz, bila mak cakap macam itu. Mak rasa kecewa sangat dengan abang, dengan kakak ipar, Ustaz. Boleh tak, Ustaz, kalau boleh dalam ceramah, dia selalu datang kuliah Ustaz, depan sekali duduknya. Bukan Abang Haji sini lah, bukan. Ini cerita di Malaysia tu, bukan Singapura. Jadi Ustaz tolong sampaikan, saya takut Ustaz, mak saya dah uzur sangat, saya takut abang saya tak sempat minta ampun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, letak isteri kita. Isteri adalah satu amanah. Seorang yang diberikan amanah oleh Allah Ta'ala kita untuk jaga kita, untuk kita jaga, untuk kita pelihara, berikan kebaikan kepada mereka, jaga mereka. Sampai Nabi sebut beberapa orang yang baik-baik. Beberapa orang yang Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi, orang yang baik-baik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran kepada orang. Nabi bersebutkan orang terbaik ialah orang yang belajar dan mengajar Quran. Di Segamat baru ini tuan-tuan, ada mayat yang 40 tahun sudah disemadikan. 40 tahun. Bila dibongkar kuburnya, mayatnya masih elok seperti baru meninggal dunia. Kulitnya tidak rosak, mukanya tidak rosak, cuma kain kapannya sahaja yang berselup dengan tanah. Ada 12 mayat yang meninggal di antara 15 sampai 23 tahun sampai 40 tahun. Mayatnya tidak berusik. Ditanam tak diusik oleh ulat, tak dimakan oleh ulat, tuan-tuan bayangkan. Yang lain sudah tinggal rangka, yang sudah lain tinggal tulang. Tapi mayat ini macam baru disemadikan semalam. Bila ditanya kepada warisnya, apa rahsia amalan orang-orang yang sudah meninggal, yang tidak rebut mayat-mayat ini, waris-warisnya menjawab, amalan mereka ialah mengajar Al-Quran berpuluh-puluh tahun. Belajar Al-Quran, mengajar dan mengaji Al-Quran berpuluh-puluh tahun. Lidah disentiasa basah dengan ayat suci Al-Quran. Allah pelihara, tuan-tuan. Jadi di rumah kita, kenapa tak baca, kenapa tak belajar, dan kenapa tak mengajar? Al-Quran itu duduk di atas almari saja. Letak bahagian atas, dah atas berdebu. Akhirnya Al-Quran menjadi suci dalam debu. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Tuan-tuan, nombor 1, Nabi kata apa? Orang yang terbaik siapa dia? Khiyarukum li ahlikum. Yang paling baik di kalangan kamu, yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan isterinya. Sampai Nabi letakkan pula yang kedua. Tadi yang paling baik orang yang mengajar, yang belajar Quran. Yang kedua yang paling baik ialah suami-suami yang baik dengan isterinya, yang jaga isterinya, yang didik isterinya, yang mencukupkan nafkah pada isterinya. Laki-laki ini adalah laki-laki yang terbaik. Jadi mana-mana abang-abang yang belum kahwin, belum lagi terbaik, cari isteri cepat supaya jadi suami yang terbaik, supaya boleh jadi jiran Rasulullah di dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat, macam mana pun kita, siapa pun kita, Ustaz Don ada ayah lagi, untung mak dia pun ada, ayah dia pun masih hidup. Saya dua-dua dah tak ada. Ustaz Arun pun dua-dua dah tak ada. Ustaz Nuzhan dua-dua masih ada. Yang mana masih ada mak bapak, inilah peluang untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Inilah peluang untuk mencari syurga dengan adanya mak bapak kita. Bagi kami yang dah tak ada mak bapak, apa yang boleh kita buat? Doakan, sedekahkan, macam-macam boleh kepada arwah. Dan kita semua yang ada isteri malam ini, carilah pahala daripada isteri-isteri kita dengan melaksanakan amanah.
yang terbaik yang Allah bagi pada kita. Kenangi ibu bapa, doakanlah sejahtera. Kita anak harus membela apabila sudah dewasa. Jangan biarkan mereka sia-sia di hari tua. Kecewa hidup dan merana karena perbuatan anak derhaka. Wallahu a'lam. Seorang suami pada istrinya, tapi ada kasih tips sikit Ustaz. Tips dia Ustaz, ramai remaja-remaja di sini, belia-belia di sini, ramai muslimah-muslimah di sini, kasih tips pilih calon isteri. Boleh tuan-tuan ya? Tips pilih calon isteri sebelum kita memasuki alam rumah tangga. Persilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man wala. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Fadilatul Ustaz Tuan Moderator, Fadilatul Ustaz Kazim, Ayahanda Ustaz Kazim, dan juga Ayahanda Ustaz Harun. Ada sebarang salah silap kurang daripada saya, harap berikan teguran. Sebenarnya saya segan ni sebab rasa ramai lagi hak lebih dewasa daripada saya yang lebih layak cakap tajuk bab suami. Saya baru setahun jadi suami. Mana nak tahu nak jadi suami ni pun. Ni pun isteri saya mana ada dengan saya. Dia duduk kat Mesir tu. Dia doa lah isteri saya, dia mengandung bulan 1 ni boleh anak insya-Allah. Doa lah bagi dia selamat. Semuanya saya nak bagi tahu secara jujur dan terus terang lah kat semua. Saya baru setahun jadi suami, jadi saya tak pandai nak cakap. Maka apa yang saya nak cakap, apa yang ada dalam hadis, makna dia, hak mana yang saya baca tu, semuanya Nabi buat, kita kena buat. Hak tu je. Kalau saya tak buat, saya tak berguna. Kalau tuan-tuan tak buat, tuan-tuan tak berguna. Sama aja kita. Okey? Boleh? Baik. Bila tanya tadi soalan, apa dia tanggungjawab seorang anak kepada seorang ibu? Izinkan saya sebut satu kisah. Kisah ni belum anak dengan ibu. Kisah ni seorang lelaki, dia nak buat haji. Bila dia pergi buat haji dekat Mekah tu, dia bawa lah duit banyak dengan dia.
Duit yang dia bawa 1,000 dinar. 1,000 dinar kalau convert dengan duit Malaysia hari ni, 1 dinar 800 ringgit. Kalau 1,000 dinar makna dia bawa bersama dengan dia 800,000. Jadi lelaki ni dia bawa duit tu bila dekat Mekah 1,000 dinar. Masa di Mekah bila dia nak buat kerja haji. Jadi kerja haji ni bukanlah lama, 5 hari 6 hari saja. Tak bolehlah bawa duit banyak-banyak. Duit tu kenalah simpan rumah kawan dia. Jadi dia simpanlah dekat rumah kawan dia yang terkenal dengan sifat baik, jujur dan amanah. Yang ni yang termaktub dalam kitab. Kitab ni dikeluarkan cerita dia dan diceritakan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, seorang alim di Malaysia. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia dia untuk menyampaikan kitab ilmu. Lepas tu, bila lah bapi rumah kawan dia ni lah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ni nak pergi buat kerja haji. Oh, dia kata, lepas tu nak minta tolong simpan duit boleh tak? Kawan dia kata, silalah, aku ni boleh lah tolong simpan duit. Dia kata tolong simpan ni 1,000 dinar. Dia bagi kat kawan dia pun pergi buat haji. Habis selesai kerja haji 5 hari tu dia pun balik. Bila dia balik-balik dia pergi lah rumah kawan dia tak sat tu. Dia bagi salam, Assalamualaikum, anybody home? Bila dia tanya orang tu, lepas tu buka-buka pintu, budak yang jawab, Waalaikumsalam, ya ada orang di rumah. Buka-buka tengok budak. Lepas tu dia tanya, lah abah mana? Budak tu kata, pakcik mainlah masuk dalam dulu. Bila jemput masuk dulu, dia kata, nak abang ni pakcik, dalam masa pakcik buat haji, abah meninggal. Pakcik ni dia kata, lah duit aku ni macam mana ni? 1,000 dinar, 800,000 ringgit ni. Ada tak Pak Hang abang apa-apa? Ribu-ribu ke? Satu-satu dia ada ni, kawasan ni jangan main ni, ada tak dia abang tu? Budak dia kata, tak ada pakcik oi. Tak abang apa-apa. Ada tak dia kata kawan aku ada bagi barang? Tak ada pakcik, abah tak cakap apa. Sampai sudah dia tanya anak kawan tu, anak dia tak tahu, isteri dia tak tahu, seluruh ahli keluarga dia tak tahu duit tadi letak mana tak tahu. Okey, tak apa. Dia ni pergi jumpa dengan seorang ulama. Dia jumpa dengan seorang ulama di Mekah ni, dia tanya. Cuma saya highlight sikit peristiwa ni di Mekah. Mekah merupakan satu tanah yang disebut sebagai tanah haram. Dan saya yakin Haji Ismail Umbarupi ni, kawan-kawan ni ramai ni, ayah dan bunda muslimin dan muslimat yang ada dalam majlis ni, yang dah pergi Mekah dan tahu di sana dia satu tempat yang benda yang tak berlaku di tempat kita boleh berlaku di sana. Baru saja doa sampai hajat. Ustaz lagi tahulah, ustaz lagi arif lah. Baru hajat hatinya sampai. Baru sampai hajat hatinya sampai. Betul tak Ustaz? Jadi di Mekah ni, dia pergi jumpa dengan ulama tu. Dia tanya ke ulama tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, wahai Tuan Syekh, saya ni simpan duit dengan kawan saya. Bila saya simpan duit dengan kawan saya meninggal, saya tak tahu duit tu disimpan mana, nak buat macam mana. Maka Tuan Syekh tu kata, malam ni pergi dekat Telaga Zamzam. Bila sampai di Telaga Zamzam, panggil nama kawan kamu. Kalau kawan kamu daripada kalangan ahli syurga, maka dia akan menyahut panggilan kamu. Malam tu dia pergi. Dia panggil nama kawan dia 3 kali dekat Telaga Zamzam. 3 kali kawan dia tak menyahut panggilan dia. Bila 3 kali kawan dia tak menyahut, esok tu dia pergi jumpa ulama tu. Dia kata, wahai Tuan Syekh suruh saya panggil nama kawan saya. Kawan saya tak menyahut panggilan saya. Tuan Syekh ni kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku takut dia terdiri daripada kalangan orang ahli neraka. Lepas tu dia kata, macam mana dengan keadaan duit saya? Tuan Syekh tu kata, ada satu lagi tempat, nama dia Telaga Barhut. Telaga Barhut ini berada di Yaman. Pergi di Telaga Barhut, panggil nama kawan kamu. Kalau dia daripada kalangan ahli neraka, dia akan menyahut panggilan kamu. Kawan ni pun naik kuda, pacu kuda, dia pergi kutuk. Dia pergi sampai di Yaman, dia pergi dekat Telaga Barhut. Ini Dr. Zulkifli cerita. Bila sampai di Telaga Barhut, dia panggil nama kawan dia. Dia panggil kawan dia punya nama bukan 3 kali, sekali je. Dia panggil kawan dia menyahut panggilan dia. Ya, dia terkejut. Makna dia kawan dia daripada kalangan ahli neraka. Mula soalan pertama dia tanya, oi Mat, duit aku letak mana? Alah tujuan dia pergi itulah dia nak tanya duit. Bukan kira kawan tu neraka ke tak. Ada kawan tu dah selamat dah neraka nak buat macam mana? Hak dia tu duit dia. Bila dia tanya-tanya macam tu,
Kawan dia kata, hang jangan takut, duit hang aku simpan dengan elok. Hang pilah rumah aku, hang tengok di sekian-sekian tempat dekat bawah satu pokok, aku tanam duit hang di situ. Isteri aku tak tahu, anak aku tak tahu, siapa pun tak tahu. Sebab apa? Duit yang banyak ini boleh menggelapkan mata. Siapa-siapa aja boleh buat lari duit hang ni. Jadi aku tak percaya dengan orang lain. Aku tanam duit tu, aku yang jaga duit tu untuk hang elok-elok. Maka timbul persoalan pada kawan dia. Dia amanah, dia jujur, dia baik. Tapi apa sebab dia masuk neraka? Sedangkan duit tadi dia boleh buat lari. Maka tanya kawan dia kepada hak kawan yang masuk neraka ni. Dia kata apa? Wahai sahabat, apa sebab yang menyebabkan hang masuk neraka sedangkan hang begitu amanah jaga duit aku? Dia tanya lagu tu. Apa jawab kawan dia? Tuan-tuan ingat tau, ni saya habaq ni. Ini bukan anak dengan mak, bukan suami dengan isteri. Dengar elok-elok. Dia kata, aku ada seorang adik perempuan. Adik perempuan aku miskin. Adik perempuan aku susah. Adik perempuan aku hidup dalam keperitan. Aku, dia kaya, dia baik. Aku tak pernah tanya khabar dia, tak pernah ambil tahu dan tolong dia. Dan yang ketiga yang paling saya terkejut sekali bila saya baca kitab tu dan saya dengar Dr. Zul sendiri cerita, saya terkejut dengar apa dia. Yang ketiga, tadi yang pertama aku tak pernah ambil tahu, tak pernah tanya. Yang kedua tak pernah tolong. Yang ketiga, aku tak pernah ada rasa belas kasihan pada adik aku. Makna dia, dengan sebab tiga ni aku ditarik masuk dalam neraka. Hak perasaan duduk dalam hujung hati tu. Perasaan yang duduk dalam hujung hati tu pun Allah akan korek balik ke akhirat esok. Dia akan tanya soalan tu. Itu abang dengan adik perempuan. Abang dengan adik perempuan dalam Quran ni yang sebut ni paling banyak hanyalah berkaitan dengan membahagikan harta pesaka. Tapi mak dengan isteri dalam Quran menyebutkan berkaitan dengan benda yang kita kena tunaikan pada mereka. Makna dia, kalau sekelumit hati kita, kita rasa, mak ni menyusahkan. Oh, esok jawab kan. Sayang saya. Sungguh. Hak ni cerita semua, bukan kalau kata saya cerita, ni Dr. Zulkifli cerita. Hak orang alim di Malaysia ni. Oh, saya baca hak ujung tu sebab apa? Tadi masa nak mai ni tadi, saya baca cerita ni tadi masa nak mai tadi, masa duduk lintas bawah ni, saya duduk kat atas tu, saya duduk tengok sian ada abang tadi seorang pakai snow cap dari warna kelabu, pakai baju warna kelabu, t-shirt dengan pendek tu, tengok berpeluh-peluh dia main berjalan kaki. Saya duduk dalam kereta dengan Haji Ismail tadi, masa duduk tengok tingkap, saya tanya kat Haji Ismail, Haji Ismail boleh tak saya berjalan dengan orang lain juga masuk? Haji Ismail kata jangan ustaz, saya ustaz tak sampai. Oh dia kata lagu. Saya sebab kita rasa belah kesian Allah, main pula bukannya ada kipas kat kita yang duduk dalam kereta pula ada kipas. Jadi perasaan belah tu sebenarnya kita kena ada, belas kasihan tu kita kena ada. Maka daripada cerita tadi tu, saya ambil cerita tu, saya nak cerita pada tuan-tuan kata, mak kita tanggungjawab pertama sekali yang kita kena buat adalah kita kena berkawan dengan dia. Hari ini kita selalu suruh mak bapak jadi kawan pada anak-anak, tapi dalam Quran Allah kata apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tak sah ustaz tu baca. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tu ayat dia, Sadaqallahul Aliyul Azim. Kalau mak kita suruh buat jahat, iaitu mensyirikkan Allah, buat jahat ni mensyirikkan Allah, jangan taat pada dia, tapi berkawanlah dengan dia dengan kawan yang baik. Kalau mak suruh buat jahat, dan saya yakin dalam negara Singapura ni, termasuklah negara Malaysia, mana ada mak bapak suruh nak buat jahat? Mustahil lah tuan-tuan. Mustahil. Saya yang anak duduk dalam perut pun hidup sembang jadi macam orang gila lah. Adik buat apa? Ni abah ni, halo. Orang tengok dia cakap apa ni? Telefon isteri, dia tak ada lah, ni kan canggih ada iPad kan.
Bila tak no, malam saya lagi nak cerita lah kat dia apa jadi malam ni. FaceTime. Bila FaceTime tu suruh dia ambil hak mikrofon. Ada dua earphone ada dua. So satu hak dia, satu hak bibi. So letak kat bibi. Assalamualaikum. Anak abadi buat apa ni? Lepas tu isi dia tenang. Jadi macam orang gila lah. Kalau hak duduk dalam perut pun kita jadi lagu tu. Hak keluar elok boleh duduk belajar sekolah, skor 5A lah, 4A lah, apa semua. Takkan mak kita nak suruh kita buat jahat. Mustahil lah. Mak kita mau pergi sekolah lah. Betul tak? Maka kalau lah mak kita suruh buat jahat, dalam Quran kata pun kena buat kawan. Hak yang tak suruh buat jahat, kita kena kancing dengan dia, kena kawan baik. Ambil tanya dia. Saya bila cerita ni saya rasa bersalah. Pasal apa? Saya, isteri saya tak ada kat Malaysia. Jadi saya dengan mak mentua saya tak apa nak biasa sembang. Malu sikit lah. Tak biasa kan, bila telefon tu rasa macam nak cepat-cepat letak. Segan. Kalau mak mentua main rumah tu jadi tak hati nak duduk lah. Rasa macam tak mana nak duduk cepat sesuai. Dia tak biasa sebab isteri tak ada. Jadi bila saya bercerita ni, saya rasa kadang-kadang bersalah. Sebab hari tu adik saya menikah minggu lepas, hari Sabtu, mak mentua saya dengan ayah mentua saya main. Saya dan pergi kat meja. Assalamualaikum. Dad, Mom, sihat ke? Sihat. Saya tengok orang lain. Saya orang panggil apa? Penyambut tetamu. Pakai dengan tai betul-betul. Dia suruh dia menyambut tamu. Duduk disambut tamu. Dan singgah lagu tu lah. Lepas tu dah balik saya pun tak tahu. Dia rasa bersalah. Sebab apa? Mak bapak mentua pun kita kena jaga. Jadi saya nak sebut kata apa? Bab anak dengan mak ni, tang mana, bumi mana tak ditimpa hujan. Semua kita ada. Dalam keluarga siapa? Sini Singapura ada cerita. Tengok ada cerita Mistress Hermanas. Ada kat sini. Bawang merah, bawang putih. Ada bawang merah, bawang putih nah? Dalam kehidupan siapa yang tak ada bawang merah, bawang putih? Dalam keluarga siapa yang tak ada makcik mulut celupang? In whose family don't have auntie celupang? Dalam keluarga siapa yang tak ada pakcik busuk hati? Tak, saya tanya Tuhan terang. Pasal saya habang dalam keluarga saya pun tak terlepas benda tu. Confirm mesti ada. Makna dia dalam stadium ni semua kita ni semua sama. Sebab tu Nabi masuk yang kedua lah, tanggungjawab pada isteri. Sebab tu Nabi bila dia ajak kita, dia tak ajak macam mana cara nak hidup di zaman dia. Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah ajak pun kita hidup macam mana hidup zaman Nabi. Tak. Nabi ajak kita hidup di sepanjang zaman. Semua hadis Nabi, semua Nabi bagi semuanya untuk hidup di sepanjang zaman. Okey, contoh saya jawab soalan nombor 3 tu. Contohnya, contoh pilih calon isteri. Nabi letak dah. Kawinlah isteri kamu, tungkahul mar'ah li arba'. Kawin orang perempuan kerana 4. Pertama, li jamaliha, kerana cantik dia. Nabi habang nak cantik lagu mana? Tak. Nabi bagi subjektif. Sebab apa? Sebab the beauty is on the eye of the beholder. Apa jangan ingat aku sangat tak cakap putih. Apa jangan ingat tak putih. Sebab beauty tu dia duduk kat mata kita. Ada orang dia tengok perempuan kulit warna putih kebu. Oh, dia kata oh lawa. Dia tanya orang lain, orang dia kata tak lawa, aku okey lah. Hak yang kawan kita tak okey ni pula, dia tengok jenis kulit lagu macam siapa ni? Hak ni sikit Beyonce. Sebut je lah, tak kenal pun. Kenal dia. Oh, dia tengok hak lagu Beyonce tu, dia kata ui lawanya. Hak kawan yang seorang ni tak ada apa pun, kawan ni kulit gelap apa cari kulit. Sebab apa? Putih tu sepanjang zaman ada orang kata lawa, ada orang kata tak. Hak kulit gelap pun sepanjang zaman ada kata lawa, ada kata tak. Sebab tu Nabi kata kahwin orang perempuan kerana cantik. Yang penting dia cantik di mata kita. Kita tengok dia, kita syok. Mesti. Sebab tu dia tak boleh pukul isteri kat muka. Lepas tu isteri tak boleh duk bagi lutut naik muka suami. Oh, dia buat macam kawan tu, bagi lutut kalau jauh hidung orang tak boleh. Takat terkejut dalam tidur tu, bila terkejut dia takat tenang jatuh kaki okey lagi. Dia mengelupuk kadang-kadang malam kan, mimpi kita tersentuh perut dia apa-apa, dia bagi sekali jatuh boleh kata.
Hak tu tak apa pasal kena perut, hak muka jangan. Pasal apa? Cantik itu penting. Tapi tak, tengok kata Allah Ta'ala. Semua empat-empat ada mata, semua empat-empat ada satu hidung, semua empat-empat ada mulut. Tapi ubah sikit jadi lagu muka Ustaz Harun, ubah sikit jadi lagu muka Ustaz Kazim, ubah sikit jadi lagu macam tuan moderator, ubah sikit jadi macam muka saya. Ubah tak mana pun tak tahu. Tapi yang penting ada rupa dia. Jadi Nabi bagi tahu kata, kahwin orang perempuan kerana cantik dia. Mesti kena. Tapi cantik ulang, serah masing-masing. Dia tak ada kata, apa nikah dengan orang apa nama rambut pendek, apa orang perempuan kena rambut panjang. Dan dia suka rambut pendek. Tak apa, saya tekat tu je lah, boleh setah. Lanjut budak-budak ramai. Nak bagi contoh advance tak boleh. Kalau saya kejip mata tu tuan faham lah. Lepas tu, kahwin orang perempuan. Jadi, saya titik di situ. Kahwin orang perempuan tadi ada 4, kerana cantik, kerana keturunan. Nabi kata kerana keturunan. Walaupun dalam hadis Nabi kata kahwinlah dengan orang perempuan yang boleh bagi zuriat banyak, tapi Nabi tak menafikan untuk kahwin dengan orang perempuan yang zuriat sikit. Tak ada masalah. Pilih kat kita, terserah. Pilih. Kahwin mana-mana. Yang ketiga, kahwinlah dengan orang perempuan yang mana apa? Yang ada harta. Apa dia? Kerana harta dia. Kerana dia ada harta. Tapi Nabi tak kata yang banyak harta itulah bagus. Tak. Nabi kata ada harta. Maknanya kalau sesama contoh student nak kahwin, dia tak ada harta. Harta dia ada sikit. Dia ada contohnya pencil box aja ke. Dia ada apa? Beg sandang aja ke. Tak apa. Benda tu harta dia. Korang-korang dia ada. Kahwin kalau kita selesa, sila. Dan yang keempat Nabi kata, kahwinlah dengan agama. Tapi yang ni pelik. Hak nombor 4, dia tak buat macam 3 ni. Dia bagi explanation. Nampak tak Nabi? Hak 3 ni sah. Ambil, buatlah lagu mana pun. Siapa suka, suka lah ikut masing-masing. Tak ada siapa salah. Tapi yang 4, taribat siadak. Ambillah yang agama, kamu akan senang. Agama Islam. Dia explain pula. Makna dia esok kalau tuan-tuan, maafkan saya, isteri saya mengandung